Baik, ini laporan yang kami terima. Kerajaan akan mengumumkan pelaksanaan skim kecederaan akibat suntikan vaksin COVID-19 seperti yang sudah dilakukan beberapa negara lain. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin berkata, skim berkenaan akan memberi pelindungan kepada mereka yang mendapat kesan sampingan yang teruk selepas menerima suntikan vaksin. Salah satu fasa daripada program imunisasi, mana-mana program imunisasi adalah fasa surveillance selepas pemberian imunisasi ataupun selepas pemberian vaksinasi. Surveillance ini adalah untuk kita melihat kepada adverse event following immunization ataupun kesan-kesan buruk selepas kesan-kesan sampingan yang serius selepas diberi suntikan. Sebab itu dalam aplikasi MySejahtera kita sediakan AEFI punya feature di mana secara kendiri penerima vaksin boleh melaporkan apa-apa kesan sampingan yang mereka mengalami selepas menerima vaksin, ataupun mereka boleh call hotline ataupun mereka boleh menghubungi klinik ataupun hospital berdekatan untuk melaporkan AEFI. We will continue to monitor AEFIs closely because obviously the surveillance period will be for quite some time. This is what sometimes is referred to as phase 4 trials of the vaccine, which is the surveillance period. But we've also done something else, Doc, which is a few weeks ago dalam mesyuarat Jemaah Menteri, kita dapati bahawa ramai juga yang risau dengan kesan sampingan yang serius. Yang biasa-biasa tu yang sakit di lengan, yang demam itu tak apalah. Tetapi just in case there's anything serious, for instance hospitalization, for instance even dalam cases of death, even though dalam kes yang melibatkan puluhan juta dos yang telah diberi di seluruh dunia, Pfizer punya vaksin, there has been no death that has causal link dengan vaccination. Maksudnya tidak ada kematian yang ada kaitan langsung yang dibuktikan dengan vaccination. It could be coincidental ataupun naturally occurring kematian, ya, tetapi tidak ada causal link. Tapi never mind, kita telah fikirkan what assurance yang boleh kita bagi kepada public, ya. Sebab itu kita melihat kepada negara-negara macam UK dan Singapura, mereka ada COVID-19 injury assistance scheme, mana satu pembayaran dibuat kepada mereka yang mengalami kecederaan yang serius, contohnya hospitalization ataupun kematian. Maka kalau dalam kes hospitalization, kita akan bayar, bukan hanya kita akan menanggung kos rawatan, tetapi juga kita akan bayar sejumlah wang kepada sesiapa yang didapati cedera daripada vaksin COVID-19. Dalam kes kematian, kita akan bayar kepada waris. So we will be announcing that. Ini akan dibawa ke Jemaah Menteri pada hari Rabu akan datang, dan kita akan umumkan skim kecederaan COVID-19. Dalam pada itu, tiada perancangan untuk menafikan hak mereka yang enggan mengambil suntikan vaksin COVID-19. Khairi Jamaluddin berkata, biarpun masih terdapat keraguan dalam kalangan orang ramai, beliau yakin snowball effect akan membantu meyakinkan mereka. Ya, the vaccine program sentiasa terbuka. Ya, kita tidak akan tutup program imunisasi ini. Kita akan sentiasa memastikan bahawa program imunisasi ini terbuka. Jika mereka dapat appointment dan mereka batalkan appointment dan selepas itu tergerak hati nak dapat vaksin, dia daftar semula, kita akan terima. Kita tidak akan keluarkan mereka daripada senarai. It's always sentiasa terbuka. For now, as I said earlier, Dr. Rafidah, kita tidak plan on menafikan apa-apa hak kepada orang yang tidak terima vaksin. Tetapi kalau keadaan sangat-sangat drastic, if the situation is so drastic that ramai yang menolak vaksin, then we have to look at certain more comprehensive measures. Tetapi kita belum sampai tahap tersebut. Kita masih lagi dalam peringkat untuk kita convince people with science and convince people with maklumat yang terperinci bahawa vaksin ini selamat. Saya yakin, Dr. Faridah, because benda ni ada snowball effect. Bila lebih ramai lagi menerima vaksin, katalah in a family there has a doctor there, a nurse there, dan dia akan masuk dalam grup WhatsApp, dia kata saya terima vaksin, tak ada apa-apa masalah, tak ada kesan sampingan, dia sedikit sebanyak membantu. Di samping itu, Khairi juga memaklumkan tiada perkongsian data peribadi dengan syarikat farmaseutical bagi tujuan pemantauan.
instance for Malaysia, kita tidak adalah secara spesifik nak memberikan data kita. Kalau mereka tanya data-data umum, AFI kita dan sebagainya, kita boleh kongsi. Tapi saya difahamkan sebagai contoh Pfizer, mereka ada perjanjian dengan negara macam Israel to do very detailed study, sebab Israel antara negara yang paling kehadapan dalam program imunisasi mereka. And one of the reasons why Israel got all their Pfizer vaccines early, I was told, one, they paid a lot more, and secondly, they allowed for this data to be shared with Pfizer. So untuk negara-negara macam Malaysia yang mungkin dah towards the middle of the queue, mereka tak minta apa-apa secara detail lah.